Kemudahan internet bagi setiap sekolah di Sabah. Ke arah itu, pemasangan Starlink akan terus dilaksana agar jaringan internet dapat diakses setiap pelajar, khususnya yang memerlukan kemudahan berkenaan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, kira-kira 300 sekolah menerima kemudahan internet berkenaan tahun ini. Kementeriannya akan meningkatkan pemasangan jaringan internet Starlink pada tahun hadapan. Bukan saja untuk sekolah tetapi juga untuk kemudahan-kemudahan masyarakat seperti komuniti, e-desa dan sebagainya. Sebab mana-mana kawasan yang tidak mendapat jaringan tower itu, kita akan pasang Starlink agar semua rakyat dapat kemudahan seperti orang lain, seperti bandar. Beliau menyatakan demikian pada program sambutan perayaan Krismas dan Tahun Baru peringkat daerah Paitan. Inisiatif Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ memberi harapan kepada golongan berpendapatan rendah dan pasangan muda untuk memiliki kediaman sendiri. Ia bukti keprihatinan kerajaan negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih bagi pihak masyarakat dan penduduk di Membakut ini kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana idea beliau, gagasan beliau yang sangat bernas untuk membantu kesejahteraan rakyat di seluruh negeri Sabah. Datuk Arifin menyatakan demikian selepas majlis penyerahan Rumah Mesra SMJ kepada dua penerima di Dun Membakut. Sementara itu, penerima menzahirkan rasa syukur dan terima kasih atas pemberian Rumah Mesra SMJ ini. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kerana sudi menyumbangkan kami sebiji rumah di Madang Pimping ini dan ya terima kasih. Ini membuat kami lebih selesa lah kerana dapat bantuan rumah. Terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga dari kami lah sekeluarga. Rumah setakat ni syukur selesa. Terima kasih juga lah dapat ni rumah. Untuk program-program yang begini, macam-macam kami yang berpendapatan rendah, yang tidak mampu, terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga. Kerajaan negeri menyasarkan pembinaan 50 buah rumah mesra SMJ bagi setiap dun bermula tahun hadapan. 10 unit daripadanya diperuntukkan khas kepada pasangan belia yang baru mendirikan rumah tangga. Usaha capai sifar kebakaran di Dun Apas. Peranan bomba komuniti terus diperkukuh dan penduduk diberi latihan awal keselamatan kebakaran. Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, lebih banyak bomba komuniti akan diwujudkan di kawasan berisiko tinggi. Bukan saja untuk Dun Apas tapi saya rasa di seluruh Sabah. Di seluruh Sabah, komuniti bomba ini adalah salah satu komuniti bomba yang boleh menjadi contoh yang begitu aktif dan berperanan sebagai pihak yang orang bilang membuat kerja-kerja awal. Datuk Nizam ditemui selepas melawat dan menyerahkan bantuan kepada 36 keluarga terjejas kebakaran di Kampung Seri Aman, Jalan Apas, Tawau. Bantuan termasuk wang tunai, barangan dapur daripada Jabatan Kebajikan serta kit makanan permulaan daripada Angkatan Pertahanan Awam. Selain sumbangan tambahan RM10,000 daripada Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Cawangan Sabah Perkemah. Adun Pitas Datuk Rudi Awah menegaskan komitmennya untuk terus menyantuni rakyat tanpa mengira agama dan latar belakang, selari dengan prinsip perpaduan dan keadilan sosial. Bantuan dan sumbangan kepada rumah ibadat serta komuniti bukan berasaskan sokongan politik, sebaliknya keperluan rakyat setempat. Menurutnya, kerajaan negeri turut memperuntukkan dana kepada gereja, sekolah dan institusi bukan Islam sebagai bukti dasar inklusif yang diamalkan. Datuk Rudi berucap merasmikan majlis penyerahan sumbangan gereja di Pitas. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan sebahagian besar sumbangan kebajikan termasuk bagi sambutan Krismas dan perayaan lain disalurkan menggunakan dana peribadinya. Datuk Rudi turut mengajak semua pihak agar mengutamakan keharmonian dan tidak mempolitikkan isu kebajikan demi kestabilan serta pembangunan berterusan di daerah Pitas.
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM salur sumbangan kelengkapan sekolah bernilai hampir RM180,000 kepada anak-anak nelayan di 5 lokasi seluruh negara. Ini termasuk sumbangan RM50,000 daripada Petronas dan RM25,000 daripada Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat. Pengurusi LKIM Faiz Fadzil berkata, sumbangan bertujuan meringankan beban persekolahan dan meningkatkan semangat pendidikan dalam kalangan keluarga nelayan. Program tahunan ini merupakan kerjasama strategik antara LKIM dengan Petronas dan Nikmat. Dalam program ini adalah untuk memberikan satu indikasi kepada golongan nelayan bahawa pendidikan itu penting. Mengikut rekod, terdapat beberapa jumlah nelayan yang tercicir daripada pendidikan formal. Kadang-kadang mereka tidak habiskan sekolah, mereka terus ke laut. Jadi kita mahu membina satu generasi anak nelayan yang mempunyai pendidikan yang cukup. Beliau ditemui RTM pada program Madani Anak Nelayan kembali ke sekolah di Kota Kinabalu. Keperluan asas menjadi tumpuan utama pembangunan di kawasan Sungai Manila, terutama masalah air yang menjadi isu utama sejak sekian lama di kawasan berkenaan. Adun Sungai Manila Hazim Mubarak Tun Musa berkata, beliau akan berusaha mengubah lanskap rakyat di kawasan Sungai Manila. Jadi bagi saya yang paling penting pertamanya adalah menyelesaikan masalah rakyat di mana masalah air itu masih ada. Saya menyuarakan suara rakyat atas kerisauan ataupun penderitaan yang ditanggung begitu sekian lama masalah air. Keutamaan saya adalah mengatasi masalah yang ada di kawasan. Beliau ditemui media pada majlis kesyukuran bersama penduduk sekitar Sungai Manila di Masjid Raya Sri Aman di Batu 12, Sandakan. Majlis ini merupakan penghargaan kepada jentera dan rakyat Sungai Manila yang bekerja keras membantu beliau memenangi PRN Sabah ke-17 pada 29 November lalu. Kami banyak harapan kepada kami punya YB baru karena kawasan ini masih banyak lagi yang ketinggalan daripada segi pembangunan. Jadi kami harap kepada YB kami ini terpaksa bekerja keras demi untuk melanjutkan kemajuan di kampung ini. Inilah pemimpin yang kita harapkan. Mudah-mudahan pembangunan di Sungai Manila ini dapat ditingkatkan dengan begitu pesat. Ya, itu harapan kami lah semua. Seramai 60 pelajar dan kanak-kanak daripada sekolah dan pertubuhan kebajikan sekitar Kota Kinabalu diraikan pada majlis sambutan Hari Krismas 2025 Mutiara GRS. Majlis dihadiri Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salag yang juga Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS. Datuk Julia turut menyampaikan sumbangan cek bernilai RM2,000 daripada Mutiara GRS masing-masing kepada Cesaya Home dan Sri Mengasi Center Tanjung Aru. Sandakan Navy Fleet Run 2025 wadah mempromosi gaya hidup sihat selain mendekatkan masyarakat dengan warga tentera laut di Raja Malaysia TLDM. TLDM bukan sahaja komited mempertahankan kedaulatan perairan negara tetapi juga menjalin hubungan erat dengan komuniti setempat demi keamanan sejagat. Sambutan yang amat menggalakkan dan memberi kami peluang untuk bersama-sama dengan masyarakat setempat mendekatkan diri dengan masyarakat bagi memenuhi keperluan TLDM kepada masyarakat tempatan. Sementara itu, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan menyifatkan program seumpama mampu mempromosi daerah Sandakan kepada masyarakat luar. Kita sangat mengalu-alukan acara seperti ini. Dia bukan sahaja boleh menggalakkan kesihatan, rekreasi, tetapi juga untuk pelancongan Sandakan. Sebab saya difahamkan hampir separuh daripada peserta ialah daripada luar Sandakan. Hampir 3,000 peserta menyertai larian sejauh 5.6 km ini bermula di Padang Bandaran Sandakan sebelum berakhir di Piazza Harbour Mall Sandakan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Besok selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nursila Talaha. Salam Malaysia Madani.